Baik, kita mulakan wawancara kita ni hari ini. Tadi awal saya tadi bercakap mengenai dengan pembuatan cacah ambuyat. Jadi bila kita ni bercakap mengenai permakanan ataupun makanan, ia memang akan menghiburkan rasa perut kita ni, fikiran kita ni. Jadi macam-macam dan lah menyamankan keluar. hati kita ni ya. Menyamankan hati, tapi belum lagi kenyang pula. Belum kenyang sebab belum dimakan. Jadi hari ini kita ni bersama narasumber kita ni untuk menjelaskan bagaimana beliau menjadi pengusaha pembuatan cacah ambuyat. Jadi bersama kita hari ini Puan Lailatul Nashidah binti Haji Abu Bakar, iaitu salah seorang pengusaha tempatan. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat ya. Boleh panggil Puan ya ataupun apa selesa dipanggil apa ni? Mana saya boleh? Laila. Laila boleh ha? Okey, baik. Jadi Laila jangan canggung hari ini. jangan canggung ya. Jadi Laila, Rompai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih sebelumnya ya kerana berkesudian datang dan insya-Allah nanti akan mengongsikan pengalaman ataupun mungkin cerita-cerita di sebalik kejayaan Laila sebagai pengusaha ini. Saya serahkan pada Atul, silakan. Iyalah, kalau namanya juga dalam bidang perniagaan ni pastinya bermula dengan usaha yang sangat gigih dan kita ni akan berhadapan dengan kegagalan. Tapi itulah yang membawa semangat untuk kita ni. Jadi di sini Puan, bila sebenarnya berkecimpung dalam bidang pengusahawan. Dalam bidang perniagaan, okey. Pengusaha lah, Ini pengusaha. kejangkitan isteri tadi ya. Pengusaha lah, pengusaha. Sebenarnya mula bisnes ni, bisnes cacah ambuyat ni sebenarnya secara tidak sengaja sebenarnya. Ya, waktu tu saya membuat attachment latihan amali di salah sebuah kerajaan punya lah Kelawan, salah seorang daripada rakan sekerja masa tu ia suka makan ambuyat bah. Tapi itu masalahnya orang kata ni kadang dia pemandai kan membuat cacah. Kalau pandai belum tentu jangan nyaman. Jangan cacah menumpah pun dia pemandai. Itu waktu tu since kami bercerita saya kata saya pandai, memang pandai buat, memang sudah kebiasaan. Memang, di rumah memang saya yang buat lah biasanya cacah ni. Tugasan biasa tu. Waktu tu saya buatkan sekali waktu saya membuat beliau tanya, nyamannya. Bebon lah. Boleh jual kali sudah ya. Kali unexpectedly dari sana tersebar dari mulut ke mulut. Dari sanalah sekali macam dari sana saya melihat ada peluang itu ada di sana. Saya melihat kan turun ke kedai melihat itu survey macam kebanyakan yang kena jual itu mesti lagi kita ni ubah suai. Macam tu. Okey, di sana lihat mana-mana pun pergi ke pasar Borong Bahar Patah yang kena jual-jual tu mesti ditambah, mesti ada dekana dengan selera tu bah. Masing-masing punya selera lah. Tapi dari sana saya ada chances for that. Itulah. Itu yang daripada permulaannya. Asal mula ceritanya ya. Tapi kita ni ingin juga mengetahui Puan ya, apa yang menyebabkan Puan Laila sendiri berminat untuk mengusahakan perniagaan cacah ambuyat ini sebenarnya? Macam tiba-tiba terfikir untuk menjadikan perkara ini jadi serius untuk benar-benar untuk ke depannya. Pasal satu dari permintaan orang itu yang paling utamalah. Jadi timbul keyakinan. Kedua, sebagai graduan, saya pasti banyak juga yang di luar sana pun susah masa ini mencari pekerjaan itu. Betul. So saya juga dapat menunggu dan kata. Betul. So saya mengambil inisiatif sendiri. Why not saya yang membuka ruang untuk mengambil pekerja pula. Membuka peluang pekerjaan untuk generasi yang akan datang. Macam itulah. Kira saya yang istilahnya membuat duitnya orang bukan menerima duit atau macam itulah. So dari sanalah kena apa? Dah apa? Tenang dan kemudian ceritakan. Basically daripada sanalah kena. Jadi berapa tahun sudah mula berkecimpung? Berapa lama sudah ni?
officially registered my business sebenarnya pada tahun 2023. Tapi saya mula sebenarnya dari lama sudah, dari 2018 dari start attachment tu. Dalam tempoh yang sama tu, dalam tempoh dari 2018 sampai masa ni, saya banyak membuat research R&D tu untuk kira mendapatkan cacah yang paling optimum bagi saya, yang karena benar-benar selera dengan orang kita ni. Banyaklah saya banyak melakukan kesalahan tu, macam cuba ni banyak sangat. Yes, sangat tidak mudah. Walaupun tadi orang simple saya cacah ni, sanang pujukannya cup sudah. Campur lada, campur bawang sudah. Indah, tapi ya lain selera, lain selera orang lain dah sama. Jadi maksud Puan, cacah hembuyat yang dihasilkan oleh Puan sendiri itu berbeza-beza, bukannya apanya orang tertakluk pada satu saja, macam cacah Berapa campur, jenis? jenisnya banyak. So far masa ni yang saya buat 5 jenis. Itu yang mengambil masa yang lama daripada 2018 sampai ke ni. Masih lagi membuat atau penyelidikan. Pasal ada jenis bila kita ni membuat ni kadangnya kadang contoh, saya bagi contoh sajalah. Kadang macam orang kita ni Brunei suka ni makan yang cacah campur binjai tempoyak atas. Even dari binjai itu sendiri, kalau dari kita ni membuat dari yang jarok atau ataupun dari buahnya fresh, ini sama tu. Rasanya ini sama. Baik dari tempoyak atau tempoyak ada jenis tempoyak ni dari durian kan? Durian itu dari durian mana? Dari durian Thailand kaya, dari durian kawin kaya. Atau pun boleh nyorang mengubah kita ni punya rasa cacah tu. Atau tu mengambil kira. Itulah yang saya research apa itulah. Jadi itu diteliti terlebih dahulu dan kemudian dibuat sukat-sukatnya untuk menjadikan cacah berkenaan. Jadi misal kata ada berapa jenis cacah yang Puan buat ni? Masa ni cacah binjai, cacah tempoyak, 2. Okey, yang ketiga dicampurlah binjai tempoyak tu. Empat cacah hembangan. Last kali yang sambal belacan. Sambal belacan. Sekarang ni tertera ya di skrin TV ya. Jadi ada 5. Jadi 5 ni mempunyai penyelidikan yang tersendiri, sukat-sukatan yang tersendiri. Yes. Okey. Ini yang kira 5 ni biasa yang orang kita dimakan lah biasanya. Sebenarnya banyak pula lagi ada orang suka makan cacah asam tu, pidada macam tu. Pernah aja buat. Tapi kalau macam yang pidada tu, tadi saya dah mendengar kita. Memang payah. Sama itu payah dicari tu satu. Tapi pandai. Pandai pula membuat tu pandai. Tapi itulah, ya sumbernya tu susah dicari. Bahan bakunya tu. Susah. Okey, faham. Belinu, orang suka tu. Belinu. Yes, tapi susah lah. Tapi ini yang di 5 ni yang biasa orang makan. Kalau macam belinu tu ia mengikut musim. Semua pulang bermusim. Tapi kan rasanya durian masa ni lagi musim. Ya, orang banyak simpan sudah. Boleh simpan kan. Banyak yang menyimpan. Okey. Itu yang dapat kita ni saksikan ya. Sebenarnya banyak lagi penceritaan yang ingin kita ni tanyakan ya. Kepada Puan. Jadi di sini Puan, kita percaya dalam memulakan perniagaan ya, bukan mudah untuk petani dan juga apa sebenarnya pentingnya bagi seorang pengusaha atau untuk bermula. Okey, kalau ikut bermula, personally lah, my own opinion. Ada 5 soalan yang selalu saya tanyakan. Okey, why, what, who, when, where. Itu sentiasa yang simple. Okey, kira kan bermula, apa yang kita apa bisnes kan kita buat sebenarnya? Itu satu. Kedua, untuk siapa sebenarnya? Okey, target market bisnes kita tu siapa? Itu mesti dicari. Sama kalau when itu sesuai ke indah barang yang kita jual itu masa ni. Relevan ke indah? Yes, relevan atau indah. So the fourth one, kenapa apa tujuan bisnes kita ni sebenarnya kan membuat sesuatu bisnes satu? Kenapa? So macam soalan why itu bukan untuk kita tapi untuk orang. So macam indah guna kalau sekiranya kita ni membuat satu produk tapi yang dah bermanfaat dengan orang lain, orang dah berguna. So itu sesuatu yang rugi mesti ada. So macam macam produk saya ni cacah itu simple
Tapi ia berguna dalam our daily life lah. Selagi kita ni sebagai orang Brunei, lidah kita ni tu, mesti juga berguna cacah tu bah. Kan Betul, makan bah. betul. Terutama kalau saya punya produk tu, anda semestinya dengan ambuit saja, boleh makan dengan yang lain. Kira dengan nasi, berbaik dengan fries mi. Ini berdasarkan daripada customer punya feedback sendiri lah. Saya ni pelang saya makan dengan ambuit saja. Tapi customer ni brilliant semua, macam-macam orang cuba. Betul. So ya, itulah. Sama je macam sambal lah kisahnya lah tu. Okey, baik. Sepanjang perjalanan perniagaan Puan sendiri ya, habis sudah terlihat semua sudah dijawab. Semua sudah terjawab ah. Okey. Baik, sepanjang melalui proses perniagaan dalam membuat cacah hambuyatannya, ada tak customer ataupun pelanggan yang minta buatkan ataupun yang buat tempahan daripada luar negeri? Maksudnya orang Brunei tetapi bertugas di luar negeri dan meminta cacah tu. Ada. Ada tak? Ada. Ada. Jadi penghantarannya macam ataupun dorang balik waktu cuti dorang balik dari sini di sini macam mana dorang mengantar tu saya kurang pastilah. Iyalah. Perjalanannya macam mana, tapi usaha sendirilah biasa dorang membalik, kadang ada keluarga dorang di sini yang mengantarkan ke sana ataupun dorang membawa sendiri ke sana. Tapi personally saya tidak pelang pasti macam mana. Ketahanannya berapa lama? Kalau produk saya ni ya terpulang dengan yang di kedai pabai kena sama, tapi ini berdasarkan pengalaman sendiri. Kalau saya punya produk tu since saya selalunya buat fresh, bahan itu mentah. Kalau simpan dalam freezer biasanya at least 6 bulan boleh tahan. Ya. Sebulan? 6 bulan. 6 bulan. Kalau dalam export biasanya dalam 3-4 bulan boleh tahan lah. Ya asalkan kalau tips kalau terutama yang cacah-cacah ni, sudu tani muat tu jangan dicampur. Faham. Ada tipsnya. Itulah supaya tahan. Pasal kalau sudah once tani sudu muat atau bercampur, ia tak boleh berubah. Yang merusak merusak kualiti cacah tersebut. Masalahnya kalau di rumah cacah tu memang dah bertahan lama. Banyak. Sebab kalau tinggalkan berisi, kalau diapakan berisi, bila tinggalkan sekejap tinggal kosong botolnya saja. Kosong isi ya. Ya. Baik. Sekarang ini sudah kita pun maklum ini 2025 ya. Jadi sepanjang tempoh itu cabaran mungkin ya yang pernah dilalui ya, dan macam mana untuk kita ini mempertahankan perniagaan ini, perusahaan ini. Saya cuba untuk sedaya menyebut perusahaan ini. Jadi dan apakah pesanan kita untuk pengusaha-pengusaha yang akan datang, terutama sekali generasi muda? 3 tu soalan. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Cabaran. Pasti tempoh cabaran. Kalau dari segi cabaran, yang pastinya satu saya bahan mentah itulah. Itu cabaran paling utama tu. Even sampai masa ni lah tu masih sebagai satu cabaran. Pasalnya macam binjai apa tu semua bermusim. So bilanya bermusim pembaik taman stok banyak, kadang pandai jual habis bah kan nunggu dia mencukupi. Itulah masa ni masih mencari jual. Itulah cabaran yang paling utama. Sama kadang kalau dari sudut cabaran yang customer ni, dulu saya tu sentiasa akan keep up dengan demand. Indah meduli kesihatan diri. Itulah cabaran sampai ke satu tahap. Waktu saya delivery tu saya accident. Tapi customer tu indah prihatin. Habislah kena marah lah. Habis. Okay. Kena tuduh lah. Kena tuduh penipu. Perkara biasa tu. So cabaran ya. Itu sangat-sangat kata-kata kesat tu pernah juga lah di dalam. Macam belum lagi ada yang minta diskaun tu. Betul. Walaupun kamu macam itu cabaran lah. Tak itu perkara biasa dalam bisnes. Cabaran dalam bidang perniagaan memang ada ke tahap sampai macam tu. Okay. So bila sana saya punya pola fikiran bertukar. Okey, pentingkan dulu pasal tani memang indah akan dapat memenuhi semua kehendak orang. Cepat sekali. So buat mana yang kita ni mampu. Itulah mindset saya satu. Itulah cabaran Itu antara cabaran. Kalau kedua tadi? Mempertahankan. Macam mana kita ni untuk maintain? Satu soalan yang perlu setiap
peniaga ataupun pemula yang question, mesti diorang tanyakan dari diri orang, what's so unique about your product? Okay. Apa yang membezakan produk bis kita tu dengan yang lain? Sebab Maksudnya signature. yang macam mesti ada yang membuatkan customer ni bertahan dengan produk kita. Okay. Itu mesti. Okay. So sama mindset, mesti kita ni jaga juga. So Memulakan kemudian. Indah boleh patah semangat. Indah boleh patah semangat. Masa kita ni mula tu apa tujuan kita, so itu mesti set goal kita, mesti ada, mesti clear. So insyaallah kalau bis kita tu ada clear goal, apapun orang cabaran ataupun masalah yang kita ni hadapi itu, insyaallah kita akan mampu menghadapi. So kita ni ada clear goal lah. Betul. Alhamdulillah, sebenarnya banyak yang ingin kita bincangkan ya, tapi masa tu kurang mengizinkan. Jadi macam saya macam tapi itulah ya, keringetan rasanya. Tapi apapun, Ribuan terima kasih dan juga tahniah ya kepada Puan Lailatul Nashidah ya binti Haji Abu Bakar, seorang pengusaha pembuatan cacah ambuyan. Jadi kita ucapkan tahniah, semoga sentiasa sukses ke depannya. Cabaran itu merupakan asam garam dalam perniagaan. Yang penting adalah usaha kita ni independen, berputus asa. Jadi terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi